Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Cikgu Ros Azura akan meneruskan pembelajaran RBT tingkatan 1 KSSM. Okey, kita dah habis dah bab 3 pada kelas hari Rabu yang minggu lepas. So hari ini kita akan buat ulang kaji bab 3 iaitu project brief. Okey, ada beberapa soalan yang mudah untuk dijawab. Okey, ada 10 soalan sahaja. 10 soalan sahaja dan soalan-soalan tersebut adalah soalan yang berkaitan dengan project brief dan siapa yang akan menjawab soalan tersebut, sekejap lagi saya akan keluarkan roda impian. Pada roda impian tu saya dah masukkan nama yang masuk hari ni. Okay. Roda impian tu akan berputar lah. Bila berputar, nama orang yang bertuah tu akan keluar dan cikgu nak minta nama yang terpapar tu tolong on mic dan kita cuba jawab soalan itu bersama-sama. Boleh tak? Okey, kalau boleh tolong tekan raise hand. Tolong tekan raise hand. Okay, thank you very much. Alright. Ini adalah soalan yang pertama. So sebelum saya baca soalan ni, saya nak kita putarkan dulu roda impian. Jom. Okey, Farisha Airin. Farisha Airin. Ya, saya. Alhamdulillah, dia masih ada lagi. Okey, Farisha Airin kita tengok soalan tadi. Farisha Airin. Okey, soalannya, tandakan right pada ciri project brief yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan. Okey, kalau kita dah belajar apa ciri-ciri yang ada pada project brief. Okey, cuba tengok A, B, C. A tu betul ke salah? B tu betul ke salah? C ke betul ke salah? Okey, Farisha. A, kriteria produk. Betul atau salah? Betul. Betul. Yes, betul. Okey, B, lakaran idea. Betul atau salah? Betul. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, C, harga produk. Salah. Yes, salah. Pandai. Okey, terima kasih Farisha Airin kerana mencuba dan jawapan pun betul semua. Okey, dah boleh off mic dah. Sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua kita tengok nama siapa yang bertuah pula. Nur Asmida. Nur Asmida ada tak? Ya, saya. Okey, Asmida ada. Okey, bersedia dengan soalan nombor 2, boleh? Boleh. Alright. Soalan yang kedua. Okey, soalannya, padankan perkataan dengan maksudnya yang betul. Padankan perkataan dengan maksudnya yang betul. Okey, kat sini kita ada A, mock-up, B, model separa berfungsi, C, model berfungsi sepenuhnya. Okey, Asmida, yang mana mock-up? Model olokkan dan memberikan gambaran rupa bentuk produk. Anda yakin? Yakin Ya. Okey, kita tengok jawapan betul ke tak? Yes, betul, tepat sekali. Okey, untuk B pula, Asmida, model separa berfungsi. Model blok yang dihasilkan secara bersaiz sebenar. Okey, kita tengok nah. Yes, betul. Oh, bijak. Memang bijak. Okey, C, model berfungsi sepenuhnya, tinggal satu saja jawapan kan. So, dia mestilah model yang menyerupai objek yang sebenar. Okey, terima kasih Asmida. Sekarang kita akan pergi ke soalan ketiga. Kita tengok siapa yang bertuah untuk soalan yang ketiga. Setakat ni semua okey ke? Saya laju sangat ke? Kalau okey, raise hand. Okay. Alright, nama siapa yang bertuah?
Ceng. Haziq Hadi. Haziq Hadi masih bersama kita ke? Ya saya. Okey. Haziq Hadi. Okey. Bersedia dengan soalan nombor 3. Susunkan kriteria pertimbangan utama dalam borang projek brief mengikut urutan yang betul. Okey, dekat sini dia dah letakkan dua jawapan, iaitu fungsi yang pertama dan jangka masa yang kelima. Okey, so sekarang ni Haziq kena pilih yang mana untuk nombor 2, 3 dan 4. Okey, Haziq, teka. Yang mana kriteria pertimbangan utama yang kedua? Style dan gaya. Jalan gaya. Yes, tepat sekali. Okey, betul. Okey, untuk nombor 3 pula. Quality. Kualiti. Oh, betul lah. Ya Allah, hebatnya hampa ni. Okey, yang keempat of course lah. Cost. Okey, thank you Haziq. Alright, kita pergi ke soalan yang keempat. Keempat. Tengok siapa yang nama yang bertuah. Syafiqah. Syafiqah ada lagi tak dalam GM? Kalau tak silap tadi dia macam terleft. Syafiqah ada tak? Syafiqah? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita putar lain lah. Okay, Fatih Nur Irdina. Are you Ada. there? Ada. Okay, good. Fatin. Nak panggil Fatin ke Irdina? Fatin je. Fatin, okay. Okay, Fatin. Soalan 4. Penilaian hasil mockup atau model ialah proses terakhir untuk mengukur tahap keberkesanan produk. Nyatakan dua jenis ujian yang boleh dibuat ke atas mockup atau model. Okay. Kalau ada buku teks boleh rujuk buku teks muka surat 61. Apa ada buku teks ke? Tak ada. Itulah sayangnya tak ada lah. Okey. Boleh nyatakan dua jenis ujian ni tak? Kita dah siapkan mockup ataupun model dan bila dah siap model tersebut, kita nak uji dia punya keberkesanan. Sama ada dia boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, ada dua jenis ujian. Apa nama ujian tersebut? Ujian. Okey, start dah. Saya sambil-sambil tu saya buka buku teks jugalah. Buku teks muka surat 61. 61. Mana buku kat 61? Start. Okey. Mai nak tengok. Nampak tak? Tak nampak. Kecil sangat. Sangat. Okay, saya besarkan. Okay, kat mana? Pengujian di lapangan dan pengujian di makmal. Yes, okay. Ujian mana? Dekat mana? Kat sini. Pengujian di makmal dan pengujian di lapangan dan pengujian di makmal. Okay, jom kita tengok jawapan tepat. Okay, betul. Yang pertama ujian lapangan dan yang kedua ujian makmal. Ujian lapangan ni maksudnya apa? Maksudnya ujian produk tu dilakukan di lokasi sebenar. Okay, manakala ujian makmal dia dibuat di dalam makmal dan dibuat simulasi seolah-olah macam berada di tempat sebenar. Okay, nah? Alright, terima kasih Fatin. Fatin yang tadi. Okay, kita pergi ke soalan 5 pula. Soalan 5, siapa yang bertuah?
Kencang. Lut Mikael. Lut Mikael. Lut ada tak Lut? Ada. Ada. Alhamdulillah. Okey. Bersedia Lut? Okey. Ada. Okey. Soalannya, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan A. Tajuk, okey, kat sini dia dah beri dah pilihan jawapan yang dalam kotak tu. Boleh nampak kan? Dalam kotak tu ada jawapan produk, kajian pasaran, elemen, reka bentuk produk dan prinsip. Okey, untuk A, tajuk projek merujuk kepada apa yang ingin dihasilkan? Agak-agak apa Lut? Reka bentuk produk. Reka bentuk produk. Anda pasti? Lut? Pasti? Pasti ya? Okey, kita tengok. Betul tak keluar nombor 4 dekat situ? Oh, tak betul Lut. Okey, kurang tepat. Okey, tajuk projek merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan. Okey? Tak apa Lut, ada lagi soalan B. Ke kita nak bagi peluang pada kawan-kawan lain? Apa kata Lut? Nak teruskan untuk B dengan C ke ataupun nak bagi kawan lain jawab? Yang paling lah. Kawan lain kita bagi peluang dia pun merasa juga kan okay, thank you Lut. Okay, seterusnya kita tengok nama yang akan jawab soalan B. Okay, Nurul Ain di hospital. Ain bersama dengan kita tak sekarang ni? Ain? Ain tak ada. Okay, kita putar nama lain Syafika dah masuk balik ke belum? Oh, Syafika. Tak ada Okay, kita putar lain. Alamak. Kita putar lain. Okay, Alisha Balkis ada tak? Alisha Balkis? Alisha? Mana Alisha? Alisha ada? Alisha, on mic please. Alisha Balkis, tolong on mic. Dia ada lena ni. Oh, Alisha Balkis. Dia nampak tu, duk ada tu. Please on mic. Alisha. Oh, Alisha. Oh, dia pergi toilet apa ni. Okay, kita putar nama lain Dia minat sungguh dengan Nurul Ain ni. Okay, kita putar lain. Okay. Wan Hidayah. Alah, Wan Hidayah tak ada. Wan Hidayah pun dah keluar juga. Aisyah, oh Alisha. Tolonglah on mic. Spotting. Alisha. Okay, kalau macam tu tak apalah, kita minta tolong Lut lah sambung jawab. Lut Mikael ada lagi kan? Lut? Oh Lut. Ya saya. Jangan terkejut. Sambung soalan B lah sebab panggil report tak keluar-keluar pun. Okay, B. Kriteria produk melibatkan apa dan apa yang diaplikasikan kepada pembuatan produk. Ini ada dalam bab 1 yang masa mula-mula sekali apa tu kita masuk sekolah. Ada
Dia ada berapa? Ada 8. Ada 8 dan 9. Apa benda tu? Kriteria produk melibatkan apa dan apa yang diaplikasikan kepada pembuatan produk. Siapa tahu? Tak apalah, saya bantu lah. Okey, kriteria produk melibatkan 3 elemen dan prinsip yang diaplikasikan kepada pembuatan produk. Okey, untuk sini pula, analisis kajian berfokus kepada reka bentuk produk dan kajian pasaran. Okey, Lut ada lagi tak Lut? Ada. Okey, so faham soalan ni? Faham. Okey. Okey, kita pergi ke soalan 6 ya. Ini senang sangat. Okey. Soalan 6. Soalan 6. Syafiqah, kalau tak silap Syafiqah ni yang kasih-kasih tu ke? Syafiqah ada tak Syafiqah? Syafiqah. Syafiqah ada tak? Tak ada. Okay, kita pusing lagi. Imran. Okay, Muhammad Imran, tolong on mic. Imran ada tak Imran? Imran. Oh, Imran. Ada. Alhamdulillah. Okay, Imran. Cuba jawab soalan ini. Senang sangat. Project brief adalah perbincangan awal antara dua pihak, iaitu siapa dengan siapa untuk menjayakan projek. Perbincangan awal antara dua pihak. Okey, siapa dua pihak tu Imran? Okey, saya bagi clue lah jawapan yang pertama. Okey, iaitu pengurus projek. Okey, pengurus projek ni akan bincang dengan siapa Imran? Untuk buat projek brief ni. Dia perbincangan awal. Mula-mula sebelum nak buat reka bentuk tu. Antara pengurus projek dengan siapa? Dia nak bercakap dengan siapa? Imran? Pengawal projek. Pengurus projek dengan siapa? Pengawal projek. Siapa? Pengawal. Pengawal? Oh, pengawal. Kenapa pengawal? Okey, pelanggan. Pelanggan, okey? Sebelum nak buat projek, dia kena buat projek brief dulu. Dan projek brief ini adalah perbincangan awal antara dua pihak, iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Maksudnya, pengurus projek, dia akan berbual lah dengan pelanggan ni, nak tahu apa yang pelanggan ni nak. Apa yang pelanggan nak, mahukan daripada produk yang akan dihasilkan nanti. Okay, nah? Okey, kemudian soalan 7. Macam dah habis nama dah ni. Okay, harap-harap kena dekat orang yang masih ada dalam CM. Izzati Amni, are you there? Ya, saya. Okay, thank you. Izzati. Panggil Izzati ke panggil Amni ni? Izzati. Izzati ya. Okay, Izzati. Ada buku tak dekat sebelah? Tak ada. Tak ada? Oh, tak apalah, kita cuba sama-sama lah senaraikan 7 ciri-ciri yang perlu ada dalam project brief. Dia ada 7. Okay, saya bagi clue yang pertama. Kalau ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 50, tapi apa tak ada buku teks lagi? Kesian. Okay, tak apalah, kita jawab sama-sama lah Izzati. Yang pertama, tajuk projek. Yang kedua apa? Tolong bacakan. Gambaran keseluruhan projek. Okay, yang ketiga. Kriteria produk. Okay, yang keempat. Perancangan pengurusan projek. Okay, yang kelima. Analisis kajian. Yang keenam.
Lakaran idea. Yang ketujuh, Mockup model. mockup atau model. So, perkara yang paling utama sekali, yang pertama, kena ada tajuk projek. Projek. Nak buat projek, kena ada tajuk. Kalau tak ada tajuk, memang kita akan berjaya buat projek lah. Tajuk tu penting kan. Sama kalau macam kita nak masak, kita mesti tahu dulu kita nak masak apa. Kalau kita dalam otak kita tak tahu apa nak masak, so maksudnya setakat potong-potong bawang je lah. Tak tahu apa benda aku nak masak hari ni. So last sekali, mockup atau model. So dia jadi satu produk lah. Okey, untuk soalan yang ke-8. 8. Nurul Ain tak ada, kita remove terus lah. Okey, seterusnya. Syafiqah ada, Syafiqah? Syafiqah tadi dia PM saya, dia kata line dia tak okey. Dia dah terkeluar dah, susah balik nak masuk kot. Apalah kita remove dia. Wan Hidayah pun dah keluar. Tak ada juga. Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang. Okey, Syifa Amani. Syifa Amani ada tak? Syifa Amani? Oh, Syifa Amani. Tak ada juga. So maksudnya tinggal Alisha Balkis. Alisha Balkis? Ada tak? Alisha Balkis? Adakah anda bersama dengan kita sekarang? Alisha. Oh, tak ada juga. Okeylah kalau macam tu kan, saya terpaksa lah minta volunteer untuk cuba jawab. Siapa nak cuba jawab? Okay, siapa nak jawab boleh terus on mic nak cakap. Cikgu saya. Ada tak? Ataupun saya panggil je. Fatin Zulaika. Fatin Zulaika ada tak? Tak, Ya, Fatin saya. ada. Okey, Fatin boleh cuba jawab tak soalan 8? Boleh kot. Boleh kot lah. Okey, setelah borang projek brief lengkap, ini projek brief bila dah lengkap lah, okay, maklumat yang diperoleh perlu disaring untuk memudahkan siapa dan siapa menjalankan tugas masing-masing. Tadi pada perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Sekarang pelanggan tu dah macam tak ada kaitan lah. So dalam dalam proses saringan maklumat ada dua individu yang bertanggungjawab. Siapa dia, Fatin Zulaika? Satu pengurus projek. Yes, betul. Satu pengurus projek. Okey, yang kedua? Mereka bentuk. Yes, very good. Mereka bentuk. Itu akan memudahkan mereka punya tugas untuk mereka teruskan projek. Okey, terima kasih Fatin. Okay. Yang seterusnya saya nak panggil siapa? Haziq lah. Haziq. Ya. Haziq. Okey, cuba jawab soalan 9 lah. Ini senang sangat ni. Mockup ialah model olokan yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar produk. Betul atau salah? Betul. Tak dengar? Betul. Betul. Tengok betul tak? Yes, betul. Okay, very good. Terima kasih Haziq. Okay, seterusnya soalan yang ke-10. Soalan last ni. Soalan last. Saya nak panggil siapa? Any volunteer? Ada volunteer tak? Okay. Ada tak? Kalau tak saya panggil ni. Nak panggil siapa? Saya nak panggil Lut.
Lut Mikael. Lut Ya saya. Mikael. Ya saya. Okey. Okey, Lut, tolong jawab soalan ni. Selain perbincangan secara bersemuka tu maksudnya face to face. Okey, selain pada face to face, cadangkan kaedah lain yang boleh dilakukan untuk proses menyaring maklumat antara pengurus projek dengan pereka bentuk. Selain pada face to face, macam mana nak buat perbincangan? Ada cara lain tak? Macam kita ni, kita tengah buat apa? Cakap. Memang kita tengah bercakap. Tapi menggunakan kaedah apa? Kita tengah guna kaedah apa ni? Kita tengah guna Google Meet kan? Okay, Ya. Google Meet ni dia lebih kurang macam adalah daripada golongan video conference lah. Okay, kalau kan kata kita ni tengah PKP, kalau nak jumpa secara bersemuka memang tak boleh. Okay, selain daripada cara bersemuka, kita kena cari alternatif lain untuk membuat proses menyaring maklumat tersebut. Okay, so kita boleh menggunakan video conference. Selain daripada tu, kita juga boleh membuat panggilan telefon. Okay ya? Okay, Lut? Okey. Okay. Kita tengok. Ini adalah tugasan untuk hari ini. Okay, tugasan ni saya sediakan satu link, iaitu link word wall. Word wall ni dia macam kuis lah. Okay, nanti sekejap lagi saya akan hantarkan link ni ke dalam grup. Okay, klik link, cuba jawab. Soalan dia sangat senang. Okay, soalan ni disediakan oleh Cikgu Salina. Okay, Cikgu Salina, Cikgu RBT tu kan. Okay, so selepas macam biasalah, selepas dah jawab, screenshot dia awak punya skor dan hantar dalam grup RBT. Jangan hantar personal kat saya lah, hantar kat dalam grup. Okay, boleh ya setakat ni? Semua orang okay? Semua okay ke? Okay ke semua? Semua kata okay. Terima kasih. Okay.